Salam sejahtera, salam bahagia. Saya ucapkan kepada rakan-rakan sekalian, pengikut-pengikut FB saya yang menonton sekarang ini. Saya Mike Chong, jurucakap MCA. Dan tujuan utama saya mengadakan FB Live ini ialah untuk sebagai respon kepada satu FB Live yang telah dibuat oleh saudara Papagomo sebentar tadi. Petang tadi saya terima satu FB Live link yang dihantar kepada saya. Dan orang yang hantar itu tidak lain tidak bukan ialah saudara Papagomo. Saya dapat FB Live ini, link itu, dan saya nampak tajuk itu begitu bombastik sekali. Dia katakan kenapa MCA membisu dalam kes rasuah Guan Eng DAP. Dan seperti yang dikatakan oleh Papagomo sebentar tadi, trafik dekat KL ni memang teruk. Lepas tu saya pun tak sabar-sabar saya nak balas kepada tuduhan Papagomo. Jadi saya pun buatlah live dalam kereta ni. Saya belum sampai rumah lagi, dalam jalan saya nak balik ke rumah, tapi saya tak boleh tunggu. Saya tak sabar-sabar saya nak buat FB Live ini. Jadi saya terima FB Live tu, saya tengok apa yang dikatakan oleh Papagomo dalam FB Live dia sebentar tadi. Cuma saya nak berkongsi. Saya nak respon kepada saudara Papagomo. Hello, brother. Mungkin Papagomo ini terlalu gairah, ataupun dia apabila dia terlupa nak baca surat khabar dan sebagainya, ataupun dia terlalu gairah, dia terlupa nak check dengan MCA dulu sebelum membuat tuduhan. Kawan, sebenarnya MCA tidak pernah bisu dalam kes ini. Semalam saja jurucakap MCA yang seorang lagi, iaitu saudari Chan Queen telah pun membuat satu kenyataan media secara terbuka yang meminta supaya DAP tidak lagi membuat isu ataupun jangan cuba nak menagih simpati orang ramai dalam kes Lim Guan Eng. Dan juga dalam kenyataan media yang sama juga, Chan Queen telah meminta Lim Guan Eng dan juga isteri Lim Guan Eng untuk menerima perbicaraan ataupun dibicarakan dalam mahkamah. Dan kita serahkan kepada sistem perundangan Malaysia untuk melakukan, untuk menjalankan perbicaraan. Jadi dalam statement itu, saudari Chan Queen telah menyatakan dengan begitu jelas sekali bahawa siapa salah, Lim Guan Eng ataupun Lim Guan Eng salah atau tidak, kita serahkan kepada mahkamah untuk membuat keputusan. Yang itu yang pertama. Dan satu lagi saya nak ingatkan kepada saudara Papagomo. Mungkin Papagomo sudah lupa yang kes ini, saya nak ingatkan kepada saudara Papagomo, pada akhir tahun 2017 lagi, pada masa itu timbalan Presiden MCA, iaitu Presiden MCA pada hari ini, Datuk Seri Wee Ka Siong, merupakan pemimpin yang pertama yang membongkarkan kes terowong bawah laut ini. Orang yang pertama. Kalau tidak percaya, nanti saya akan sharekan link, link FB link dalam FB Wee Ka Siong, berkenaan dengan sidang-sidang media yang kita adakan dan pelbagai pembongkaran yang kita lakukan dalam kes ini. Sejak daripada itu lagi, sejak akhir tahun 2017 lagi, kita adalah antara orang yang pertama yang membongkarkan salah laku Lim Guan Eng dan juga kerajaan negeri Pulau Pinang dalam kes terowong ini. Papagomo, kalau tak percaya, semak dah dalam FB, tengok balik berita. Semua itu ada dalam berita. Tuan-tuan dan puan-puan,
Dan kepada saudara Papagomo, kenapa saya tahu? Kerana pada masa itu saya antara pegawai yang berkhidmat untuk Datuk Seri Wee Ka Siong, dan sayalah orangnya yang sediakan bahan-bahan, mendapatkan maklumat, menyediakan setiap kita panggilkan sebagai bahan untuk sidang media kita untuk membongkar salah laku Lim Kuan Yew dalam kes terowong ini. Jadi tidak adil kepada Papagomo yang untuk menuduh MCA seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa, seolah-olah kita membisu dalam kes ini. Jadi saya nak menyuruh, saya nak minta kepada saudara Papagomo, semak dulu sebelum tuduh. Jangan tembak seberangan. Kita tengok kena ada bukti sebelum kita tuduh. Dan seperti saya nak ulangi sekali lagi, saya dapat FB link Papagomo ini daripada Papagomo sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya Papagomo ada nombor telefon saya. Dia boleh sampaikan link kepada saya. Okey. Takkan dia tak boleh nak call saya, nak semak dulu sama ada MCA ada buat kenyataan atau tidak berhubung dengan kes Lim Kuan Yew ini. Jadi, apa-apa itu, biarlah kita berbincang dalaman, berbincang dalam peringkat BN secara dalaman dulu. Janganlah main tuduh saja melalui FB. Tidak sedap. Kan nama kita kawan, bukannya lawan. Lawan di luar sana, bukan dalam. Jadi sekali lagi, please brother Papagomo, semak dulu dengan MCA. I'm here for you. Anytime you can call me. Okay? Dan satu lagi, kenapa kita nak mempersoalkan peruntukan kerusi-kerusi dalam PRU? Perkara ini kita serahkan kepada pucuk pimpinan Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin kita untuk menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menentukan. Bukan siapalah kita yang kata siapa yang layak, siapa yang tidak layak untuk bertanding, MCA layak, UMNO layak atau sebagainya. Ini bukan soal kita. Kita serahkan kepada pucuk pimpinan Barisan Nasional untuk tentukan. Jangan kita bertengkar atau bergaduh sesama sekali. Nak ingatkan, apabila MCA lemah, bantulah kita. Sama seperti apabila UMNO lemah, MCA tidak pernah kita kata nak tinggalkan UMNO ataupun kita nak menindas UMNO, nak membuli UMNO apabila UMNO lemah. Saya ambil satu contoh pada tahun 1998, apabila berlaku krisis kepimpinan dalam UMNO, MCA pada masa itu kita tidak pernah meninggalkan UMNO. Kita tidak pernah kita kata membuli UMNO dan sebagainya. Tidak pernah kita mengatakan UMNO tidak layak untuk bertanding di mana-mana kerana mereka lemah. Tetapi kerana kita tahu sebagai kawan sejati, kita harus membantu sama kita. Itu namanya kawan sejati. Dan pada masa ini, sekali lagi saya nak menyeru kepada saudara Papagomo supaya semak dulu, telefon saya dulu, bercakap dengan saya dulu sebelum tuduh, secara terbuka dalam FB. Apa-apa pun kita boleh bawa berunding. Dan memang hasrat kita sama, iaitu kita nak menang dalam PRU akan datang. Kita nak dapatkan balik keyakinan rakyat kepada kita. Kalau kita bertengkar sesama sekali, maka saya yakin, saya percaya rakyat tidak akan yakin dengan kita. Jadi please brother, please, apa-apa pun kita serahkan kepada pucuk pimpinan untuk menentukan siapa calon ataupun parti mana yang akan bertanding di mana-mana pun. Dan saya sekali lagi nak mengingatkan kepada saudara Papagomo, kalau ada yang tidak faham dengan MCA, please call me brother. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh ahli
MCA dan juga UMNO yang bahawa kita ini dalam Barisan Nasional, kemuafakatan kita, persahabatan kita sudah lama. Sebelum merdeka lagi, kita pun sudah bersama. Janganlah kita bertengkar sama kita sendiri. Tidak bagus. Kita nak kembalikan kepercayaan rakyat kepada kita. Dan kita harus memberikan keyakinan kepada rakyat. Jadi, itu sajalah mesej saya pada hari ini. Saya berharap kita boleh ambil iktibar daripada perkara-perkara yang berlaku kebelakangan ini dan kita kuatkan semangat supaya kita boleh menang dalam pilihan raya umum yang akan datang. Okey, itu saja. Terima kasih. Thanks for watching. Nandri Wanakam. Terima kasih. Thank you.